Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini analisis awani khas MH17. Negara bersedih, negara kehilangan, negara kosong. Apabila kita mendengar berita pada awal lewat malam semalam, MH17 terhempas di wilayah timur Ukraine. Dan apa yang lebih menyedihkan, MH17 terhempas akibat diserang ataupun dijatuhkan dengan misal ataupun peluru berpandu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan pastinya ini bukan satu kemalangan, tapi adalah satu tindakan jenayah dan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan yang perlu ditentang dan perlu dikutuk oleh seluruh masyarakat dunia. Dan Malaysia bertegas ingin membawa pihak yang bertanggungjawab ke muka pengadilan dan pastinya kerjasama dari semua pihak untuk memastikan mereka yang bertanggungjawab ini mengaku dan juga bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan terhadap pesawat malang kita MH17. Dan ini merupakan juga satu kehilangan kepada kita. Dan ingin saya ungkapkan satu berita yang terkini yang mungkin kita boleh kongsikan bersama tentang MH17 ini. Pasukan penyelamat setakat ini menemui 181 mayat di tempat kejadian nahas pesawat sistem penerbangan Malaysia MH17 di timur Ukraine, lapor Reuters hari ini. Dan juga Menteri Luar Kiev Andrei Sybiga berkata mayat terbabit akan dibawa ke bandar Kharkiv yang dikawal oleh kerajaan pusat. Pesawat Boeing 777 ditembak jatuh di sempadan Ukraine Rusia pada malam semalam di kawasan konflik antara pihak pemisah pro-Rusia menentang kerajaan Ukraine yang sudah berlanjutan sejak April lalu. Jadi kita akan melihat dari aspek pengurusan psikologi pada malam ini, dan kita perlu bersama-sama mengharungi saat sukar ini. Ini merupakan satu tragedi kali kedua dalam tahun ini, bagaimana kita berhadapan dengan MH17 dan sebelum ini MH370. Biarpun kita mungkin tidak terlibat dengan ahli keluarga kita, tetapi kita perlu bersama-sama merasai keperitan, kesedihan yang dihadapi oleh pihak waris. Jadi bersama saya pada malam ini Profesor Madya Dr. Abdul Halim, Profesor Madya Dr. Abdul Halim Muhammad Hussein, Pengurusi Pasukan Intervensi Krisis Malaysia dan juga Pengarah Bahagian Pengurusan Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam, dan juga Pensyarah Psikologi Pendidikan dan juga Kaunseling Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM. Prof, setakat 24 jam ini, Prof pasti sudah berpengalaman. Ini merupakan tragedi kedua yang melibatkan pesawat kita, dan tetapi mungkin kali ini dengan 258 yang terkorban dan 45 ataupun sebahagiannya juga di kalangan rakyat kita juga. Dan apa yang boleh kita kongsikan bersama ketika ini yang sudah pun dilakukan, yang sudah pun Prof bersemuka dengan waris-waris mangsa yang kini berkampung di Hotel Marriott Putrajaya. Baik, terima kasih. Sebenarnya setelah kita mendapat tahu, saya pun dapat tahu melalui Astro juga awal ni juga malam tadi, saya tersentak hati sebabnya baru lagi kita berhadapan dengan kehilangan MH370, dan kebetulan hari semalam juga, siang semalam, kami baru membuat satu pemurnian standard operation procedure untuk psychological support ini untuk dimurnikan, kerana kita ingin menyediakan sebuah pasukan yang lebih mantap. Dan tiba-tiba kita dapat berita tentang naas MH17. Jadi kesedihan ini sangat tinggi dirasai. Dan lantas pagi tadi kami telah pun mengadakan perbincangan dalam kalangan professional helpers ini, bermula di UPM bersama dengan ahli-ahli perkawaman internasional Persatuan Kaunseling Malaysia, dan selepas itu kita teruskan perbincangan bersama dengan gabungan ahli-ahli Malaysian Crisis Intervention Team ini di JPA Cyberjaya. Lepas itu kita terus ke Hotel Marriott kerana saya difahamkan ahli keluarga must membuat penempatan ahli keluarga kepada penumpang yang juga yang ada di dalam pesawat itu di Marriott Putrajaya. So sampai di sana pagi tadi saya terus mengadakan perbincangan dengan pihak MAS, iaitu pengurus bahagian perkhidmatan pelanggan
Customer Service Division, dan kita melihat isu ini sebagai satu insiden yang memang macam kita tak sempat nak menyelesaikan satu perkara yang belum besar. Belum tutup buku yang lepas lagi. Datang satu lagi. Apa yang boleh kita katakan, inilah dugaan yang perlu kita hadapi dan kita perlu harangi. Langsung kita terus mengadakan persiapan sekiranya terdapat ahli keluarga yang memberikan bantuan psikologi, kalau ada yang trauma dan sebagainya, kita bersiap sedia. Alhamdulillah pagi tadi keadaan kerjasama daripada beberapa pihak yang terlibat untuk menjaga kebajikan next of kin ini nampaknya begitu baik. Sehingga tengah hari tadi kita telah mampu menyusun beberapa langkah mengikut pengajaran yang kita telah pelajari daripada yang lepas, dan alhamdulillah ahli-ahli keluarga yang hadir tadi dapat kita datangi lah. Tidak ada elemen-elemen trauma yang berlaku walau bagaimanapun. Cuma beza, memang saya kata banyak beza dia. Sebab dalam MH370 dia kita ambiguous loss, kehilangan yang ketidaktentuan. Harapan begitu tinggi sebab tidak ada bukti yang menyatakan sama ada di sini ataupun di mana. Tapi untuk ini juga kita tidak memberikan mana-mana harapan pun. Cuma ada perkara sedikit yang berbeza di sini, ialah oleh kerana terhempasnya itu diketahui bukan kemalangan. Okay. Itu yang saya bagaimana rasa, para kaunselor kita berhadapan tentang itu. Begitu juga dengan seluruh rakyat Malaysia untuk membantu next of kin ataupun ahli keluarga yang terlibat, kerana dengan adanya pelbagai sumber dan juga platform sumber berita, laman sosial dan sebagainya, mungkin ini juga perlu kita jaga-jaga supaya tidak terguris di kalangan next of kin ataupun waris. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kerana anda setia terus bersama kami di 501 Astro Awani. Kami memberikan liputan terkini dan komprehensif perkembangan MH17, dan setakat jam ini kerajaan sudah mengumumkan bahawa 298 penumpang yang terkorban, 173 daripadanya merupakan warga Belanda, 44 dari warga negara kita Malaysia, 27 dari warga Australia, Indonesia 12, Amerika Syarikat 9, Jerman 4, Belgium 4, Filipina 3, Kanada 1, New Zealand 1, dan berbaki 20 lagi yang masih belum dikenal pasti. Jadi satu kerja yang kata pun yang sukar yang terpaksa dilakukan oleh pihak penerbangan Malaysia dan juga pasukan penyiasatan. Tetapi bagi Profesor Madya Dr. Abdul Halim, ini merupakan insiden kedua. Dan seperti mana yang awal Prof katakan tadi, dua insiden yang berbeza. MH370 sehingga hari ini kita tak tahu di manakah pesawat tersebut dan apakah nasib kepada semua warga di dalam pesawat MH370. Tetapi 298 MH17 disahkan terkorban, dan cara mereka nahas tersebut berlaku, mereka ditembak jatuh. Pesawat malang ini ditembak jatuh. Jadi pastinya ia berbeza. Bagaimana para kaunselor kita menghadapi para waris yang menunggu kepulangan jenazah ataupun apa juga yang boleh dibuktikan, boleh dikaitkan dengan ahli keluarga mereka. Sungguh pun hari ini merupakan hari pertama kita bersama dengan next of kin yang berada, dan sehingga ke malam tadi mereka bersama berbuka puasa, dan sekejap lagi kita adakan majlis solat tarawih, solat hajat dan juga tahlil. Namun demikian, dalam taklimat kita bersama dengan professional helpers yang kita adakan pagi tadi, saya telah pun memberi penekanan tentang perbezaan-perbezaan ini, dan apa yang kita lihat ialah bila grief ini kan memang setiap kehilangan tu kita akan mengalami satu proses yang sebegitu.
Namun perbezaannya ialah mungkin pertama sekali faktornya ya sejauh mana yang kehilangan itu signifikan dengan hidup kita. Yang itu akan membezakan tahap grief kita. Tetapi selain pada itu ada lagi perkara lain yang dikatakan sebagai adakah apa yang berlaku itu boleh diterima sebagai takdir dalam sebuah kemalangan, ketentuan. Memanglah kalau katakanlah ditembak tempas memang takdir, tetapi ada perbuatan yang ke arah itu menyokong ke arah jadi itu, yang itu sedikit sebanyak akan membantu menyumbang kepada sebuah pemikiran dalam kalangan itu yang saya nak ajukan pada Prof. Dr. Abdul Halim. Itu mungkin persoalan-persoalan itu diajukan oleh individu terlibat, waris-waris ini. Mengapa pesawat Malaysia Airlines, sekali lagi, mengapa ahli keluarga aku, mengapa anak aku, mengapa cucu aku, mengapa abang aku, mengapa rakan baik aku, mengapa rakan-rakan sekerja aku, mengapa tidak orang lain, kenapa Malaysia sekali lagi. Mungkin itu antara persoalan-persoalan. Saya jangkakan memang itulah yang kita akan hadapi. Namun kita sebagai professional helpers ini apa juga mengapa yang dikemukakan adalah memang hak orang yang berkenaan yang terlibat untuk menguburkan soalan. Apa yang kami boleh buat ialah we have to be the best listener kepada mereka. Kita mesti menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan apa yang terbuku dan sekiranya kita dapati ada perkara-perkara yang kita nampak gagal ataupun kurang keupayaan di pihak individu ini untuk menangani ataupun berdaya tindak, disitulah kita membantu menghasilkan sebuah kemahiran baru untuk berdaya tindak dengan keadaan. Kami hadapi kalau saya imbas kembali pengalaman MH370 dalam satu pendekatan psikologi, kita ada satu pendekatan yang dipanggil rolling with resistance. Contoh dalam satu behavior problem. Maknanya you resist to change. Katanya kan tak nak macam mana. Boleh kita ni. Tetapi pengalaman baru yang kita dapati apabila kita deal dengan next of kin dalam MH370, kita nampak masa itu kerana mereka banyak harapan. So kita roll with hope. Cuma yang ini berbezanya, kita tidak mahu memberikan harapan yang palsu. Kerana kalaulah pihak berkuasa mengatakan zero survivor, kita ikut apa yang pihak berkuasa, pihak negara umumkan. We are not going to go more than that. Apa juga yang dikeluarkan statement oleh Malaysian Airlines System ataupun oleh Menteri ataupun Perdana Menteri, itulah fakta yang kita terima. Jadi dengan cara itu, maknanya kita menjaga sentimen-sentimen yang barangkali akan mencuit perasaan mereka. Jadi sebab itu kita juga ingin ingatkan kepada next of kin supaya tidak mudah mendengar cerita-cerita yang mungkin diperolehi. Sangat sukar untuk kita menahan pergerakan komunikasi yang begitu mudah kita dapat. Okey. Malaysia bersedih, dan pastinya dalam hal ini ada dua benda yang perlu kita ingat. Satunya, ia merupakan satu erti kehidupan apabila kita kehilangan seseorang dalam hidup kita. Keduanya juga nilai kekeluargaan. Dia tiada galang gantinya dengan kasih sayang, dengan wang ringgit. Dan itu sebenarnya yang terpaksa dihadapi oleh next of kin ataupun waris MH17 yang sedang mereka hadapi pada ketika ini. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama kami dalam memberikan liputan khas MH17 bersama Dr. Abdul Halim dalam pengurusan psikologi kepada waris mangsa, erti sebuah kehidupan.
Dan dengan apabila kita bercerita tentang erti sebuah kehidupan, apabila keluarga kehilangan salah seorang ahli keluarganya, ia bukan bermakna ia perlu dilihat dari aspek yang lain, tetapi sebenarnya aspek kasih sayang, nilai kekeluargaan, biarpun mereka jarang berjumpa, biarpun mereka sudah lama ataupun tidak bertemu, tetapi selalu berurusan ataupun berkomunikasi melalui telefon, WhatsApp dan sebagainya. Itu sebenarnya yang dirasakan apabila perkara yang mengejutkan ini berlaku. Bagaimana Dr. Hado boleh melihat ini? Tentulah kalau kita berada di dalam keadaan waris, belum tentu kita akan dapat menerima keadaan ini sebagaimana yang diterima oleh waris. Sebab seperti yang saya katakan tadi, kehilangan ini artinya berbeza-beza antara satu sama lain. Dan keupayaan individu untuk berdaya tindak dengan kehilangan juga berbeza. Seperti yang saya katakan di awal tadi, dia bergantung kepada sejauh mana kesignifikanannya orang yang kita hilang itu dengan kita, ya. Kalaulah itu menjadi ukuran, tetapi ada lagi satu hubungan antara yang hilang dengan orang ramai. Contohnya kita sebagai rakyat Malaysia, kehilangan kapal terbang yang mana ada membawa rakyat kita, itu merupakan satu kehilangan yang sangat menyentuh perasaan kita, ya. Jadi tetapi kita akan berkongsi secara umum, ya. Dan kita boleh menyatakan simpati dan juga beberapa tingkah laku yang menunjukkan kita begitu rasa terhilang. Tapi bezanya dengan next of kin ini ialah ada perkara-perkara yang boleh membangkitkan sensitivity. Contohnya bagi apa? Contoh, kalau kita lihat hari ini lah, semua orang agaknya tengok kalau ada handphone, WhatsApp dan sebagainya, gambar yang dihantar, dia hantar gambar yang kita lihat tu memanglah dalam keadaan yang sangat ngeri lah, ya. Kalau kita lihat gambar tu, even gambar ini kalau dilihat oleh next of kin, dia sangat memilukan, ya, dengan keadaan manusianya yang barangkali putus di sana sini, sebahagian pada organnya. Dan apabila gambar ini kita hantar, ditambah pula dengan beberapa ungkapan-ungkapan yang barangkali tidak diniatkan sebegitu oleh penghantar, tetapi interpretasinya mungkin berbeza. Sebab pada ketika itu, bila kita kehilangan, harapan kita ialah bertemu, tidak kesampaian. Tentulah igawan itu berada di belakang pemikiran kita. Jadi lagi banyak objek-objek yang ada kaitannya dilihat, lagi banyak gangguan yang akan terbentuk. Sebab itu dalam pengalaman kita yang lepas juga, follow up servis yang kita buat, masih lagi kita lihat sehingga hari ini, klien kita mengatakan waktu dia melipatkan baju saja, dan baju yang dikeluarkan dari almari, di situ sudah juga cukup, dia dah pulih tu, ya, dah berkurang 2 bulan, 3 bulan. Tapi kembali bila semula teringat, dia akan kembali. Sebab ini signifikan tadi, ya. Okey, dalam fasa berkaitan dengan pengurusan psikologi, kita melihat hal berkaitan dengan kejadian, benda sudah pun berlaku. Kita lihat juga penantian apa nasib ahli keluarga mereka. Yang ketiganya dari sudut pengumuman sudah dilakukan oleh pihak kerajaan kita, dan juga akhirnya kaunseling. Kalau diperlukan kaunseling, barulah dimasukkan. Jadi dalam hal ini mungkin sebahagian berada di Merit di Putrajaya. Pastinya ramai lagi yang berada di kampung-kampung ataupun di rumah mereka yang tidak ataupun datang ke sini. Dan pastinya kaum kerabat, rakan taulan dan saudara mara ataupun anak-anak yang berada di keliling next of kin yang terdekat ini pastinya mempunyai peranan yang tersendiri bagaimana menghadapi emosi mereka ini. Ya, saya seperti yang pagi tadi kita lihat, contoh salah seorang yang berada di dalam pesawat itu, saya rasa saudara Ali yang merupakan pelajar yang melanjutkan pelajaran PhD,
dan ramai kawan-kawan dia yang duduk bersama di sana, tapi mereka telah berpulang lebih awal. Mereka ada di situ menunjukkan sokongan emosi mereka kepada keluarga, dan keluarga masa itu pun ada di bersama. Jadi sokongan ini sangat penting. Sebab itu ahli keluarga bagus kalau kita dapat bersama untuk berkongsi kehilangan itu. Pegawai psikologi kita memang sedia di situ Maknanya kalau kita ada mana-mana pihak yang merasakan memerlukan seseorang untuk berbicara dan berkongsi perasaan yang dialami. Pada ketika ini lebih banyak perlu mendengar ataupun bagaimana? Kita tidak banyak membuat interference dari kepada next of kin. Jangan nak memandai-mandai lah. Ya, maksudnya. Kita lebih banyak memberi ruang untuk mereka menyatakan. Kalaulah ahli keluarga inginkan kesenyapan, sebab silence pun mempunyai makna. Powerful, Silence is powerful, betul. Jadi kita berikan ruang untuk begitu. Cuma sekiranya berlaku trauma yang severe contohnya, di sini kita pasti akan memberikan kesempatan untuk kita uruskan perasaan yang sebegitu. Mungkin dengan kelebihan kalau orang Islam tu pada bulan Ramadan, di hujung Ramadan, dan ini juga satu bulan yang mulia, dan hari ini hari Jumaat. Mungkin ini antara juga faktor-faktor dari sudut agama misalnya bagi orang Islam, tetapi agama-agama lain juga banyak ruang juga yang boleh kita guna pakai. Ya. Saya yakin pendekatan agama amat membantu dan kebetulan insiden ini ataupun dugaan ini berlaku dalam bulan Ramadan sebab itu kita macam mana pun, macam yang lepas-lepas pun kita ambil peluang juga untuk membolehkan next of kin ini menggunakan elemen-elemen agama ini, amalan yang memang dah dia ada pun, supaya amalan ini menjadi lebih di hati kita dan insya-Allah dia akan mengukuhkan lagi keimanan dan juga keyakinan kita terhadap apa yang telah berlaku. Memang ada persoalan, kenapa saya, kenapa tidak orang lain, kenapa kapal terbang kita, kenapa ada banyak lagi pesawat lain yang lalu di tempat yang sama, kenapa kita. Tetapi itulah kalau kita dapat membantu mereka untuk melihat konsep takdir itu dalam konteks yang lebih rasional, maka dia insya-Allah akan membantu. Dan pastinya setiap individu di negara kita ada peranannya. Ada peranan. Setiap ahli keluarga pun ada peranannya. Ada peranan. Setiap komuniti juga ada peranannya, dan seluruh negara ada peranannya. Ada peranan. Jadi perlukan ataupun lakukanlah peranan masing-masing dalam keadaan yang begitu kritikal pada saat ini dan juga waktu ini, dan kaum keluarga ataupun waris ataupun next of kin MH17 ini memerlukan sokongan kita semua. Janganlah kita kataupun cemarkan sokongan ini dengan perkara-perkara yang tidak perlu, tidak wajar kita lakukan dalam kesempatan apa yang boleh kita lakukan. Jadi terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Abdul Halim Muhammad Hussein, pengurusi pasukan intervensi krisis Malaysia, dan jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform sosial media kami, dan jangan lupa terus bersama kami untuk mendapatkan liputan terkini, perkembangan terbaru, kerana kami ada rakan-rakan wartawan kami di lokasi-lokasi yang tertentu, terutama di KLIA dan sebagainya, untuk memberikan liputan terkini perkembangan MH17. Kita jumpa lagi.